A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Selamat malam kepada semua para pendengar. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik? Mari kita bersama Acap si tukang cerita. Pastikan anda tidak kesorangan kerana anda di dalam Remang 12. Kisah bertajuk Aduh Si Saleha, karya khas The Flash 555. Nota kepada para pendengar. Cerita ini diinspirasikan daripada kisah sebenar. Ini adalah lanjutan daripada kisah Mak Andam Saleha. Kisah ini mengisahkan mengapa dan kenapa Saleha menjadi begitu. Nama adalah rekaan semata-mata dan tempat boleh jadi ada yang betul dan ada yang tidak. Penulis berharap janganlah ada Mak Andam atau sesiapa yang beragama Islam berperangai seperti Saleha. Oh ya, Mak Andam Saleha masih wujud dan masih hidup. Cerita aku bermula begini. Suatu malam, aku ke rumah ibu mertuaku, merayu dengan dia. "Tolong saya, Mak. Saya dah tak tahan dengan sikap Abang Lan." Aku merayu di kaki tangga rumah ibu mertuaku. Ibu mertuaku bernama Habibah. "Saya minta maaf sebab datang tengah malam macam ni. Saya lari dari rumah, Mak. Mak, Abang Lan nak lacurkan saya." Mendengar rintihan anak menantunya ini, ibu mertuaku cepat-cepat turun tangga dan memimpin aku masuk. Risau kalau didengari rejilan jiran. "Apa yang dibuat dengan kau ni, Leha? Mak tak sangkalah perangai Lan jadi macam ni. Tak ubah macam perangai bapa dia dulu," bentak ibu mertuaku. Tiba-tiba, entah kenapa dia termenung. Mungkin terkenangkan kisah hidupnya bersama dengan Mansur, bapa kepada Roslan. Aku dengar cerita hidupnya dulu umpama neraka dunia. Di sepak terajang ni dah jadi adat resam dalam hidupnya. Bayangkan, bangun pagi je Mansur terus sepak kaki si Habibah ni. Ibu mertua aku ni lah. Perempuan, buruk macam lapik kaki lah kau. Pagi-pagi buta baring macam ni. Pergi mandilah bangsat. Maki si Mansur tu. Caci maki Mansur ni masih lagi terngiang dekat telinga mak mertua aku ni. Tiba-tiba ibu mertua aku tersedar dari lamunannya. "Mak? Oh, Mak. Mak dengar tak apa yang saya cakap ni, Mak?" Aku cuba mengejutkan ibu aku daripada lamunannya. Tersentak dengan panggilan aku, cepat-cepat ibu mertua aku minta maaf. Mohon aku ceritakan semula apa yang aku perkatakan tadi. "Mak, dah lama saya pendam, Mak. Abang Lan tak sayangkan saya. Habis semua barang kemas saya dipajak. Habis badan saya dipukul hari-hari, Mak. Saya tak tahu kenapa dia jadi macam tu. Entah apa yang merasuknya. Saya nak minta cerai, tapi dia tak kasih. Saya nak ke pejabat kadi. Dikurung saya 3 hari tak bagi makan, Mak.
Dia bagi saya minum air kosong je selama saya dikurung tu. Saya dah tak tahan lagi, Mak. Aku waktu itu menangis teresak-esak menceritakan apa yang terjadi. Aku dapat lihat dada ibu mertuaku Habibah berombak menahan amarahnya mendengar kisah daripada aku. Dah, kau jangan nangis. Esok pagi kau ikut aku balik kampung aku. Kita akan kerungkup besok. Ibu mertuaku berkata dengan mata yang merah menyala. Barangkali dia marah. Yalah, siapa yang tidak marah kan bila anaknya berbuat demikian. Keesokan harinya, aku dan mak mertua aku tiba di Pekan Teluk Intan. Di sana kami menaiki teksi untuk kerungkup, daerah kecil di Bagan Datoh. Dan di sana aku duduk di rumah pusaka peninggalan mak mertua aku ni. Rumahnya masih utuh dan laman rumahnya bersih. Saleha, kau ni satu-satunya menantu aku. Akan aku ajarkan kau apa yang aku tahu nanti, Saleha. Kau tunggu. Kau terima dan kau patuh saja. Jangan soal macam-macam. Ujar ibu mertua aku pada aku. Percakapan mak mertua aku ketika itu menyebabkan aku kerisauan, menelan air liu beberapa kali. Waktu malam menjelma, aku didatangi oleh seorang lelaki. Mak mertua aku panggil dia Pawang Sidik. Aku dah mula tak sedap hati dah bila mendengar apa yang mak mertua aku akan perturunkan pada aku. Susuk, ilmu penggerun, ilmu santau dan banyak lagi. Bulu rumah aku mulai tegak tak kala Pawang Sidik membakar kemenyan. Aku dipujuk dengan kekerasan oleh ibu mertua aku dan katanya kalau tak nak disepak terajang, ikut cakap dia. Malam tu juga Pawang Sidik menanam susuk emas di muka dan sekitar badan aku. Tubuh badan aku dilumur dengan tanah kubur dan direnjis dengan air dari kuala Sungai Perak. Kata Pak Man Sidik, air ni adalah kumuhan penunggu hutan di tepi Sungai Perak. Sewaktu air direnjis, aku dapat saksikan badan aku ni berasap. Aku sesak nafas waktu itu. Leher aku ni seakan-akan macam dicekik. Tapi Pak Wang Sidik dan mak mertua aku ni tak hiraukan aku. Mereka berdua tak berhenti menguncapkan jampi serapah, menyeru nama itu, menyeru nama ini. Ada kala dalam bahasa Melayu dan ada kala dalam bahasa yang aku sendiri tak faham. Selepas aku dilumur, aku dikendaki menorek ibu jari kaki dengan keris kecil. Sewaktu darah aku menitik di atas mayat bayi yang masih berkafan, aku rasa macam nak pengsan. Gila, memang gila waktu itu. Mana mereka dapat mayat bayi berkafan ni? Dan sewaktu titisan darah aku yang terakhir menitik pada mayat bayi yang tak berdosa tu, bumbung rumah tu seakan dilempar dengan batu. Dan dari hujung rumah berhampiran dapur, aku dapat lihat ada makhluk serupa beruk. Saiznya 2 kali ganda dari manusia. Cumanya muka seakan dituri pisau dan bertaring. Makhluk terbabit merangkak perlahan-lahan menuju ke arah aku. Waktu tu badan aku jadi keras. Aku tak dapat nak gerak. Perlahan-lahan makhluk tu menjamah mayat bayi tu. Dan di kali itu jugalah ibu mertua aku dan Pawang Sidik semakin galak dan kuat membaca mentera. Makhluk tu menghisap ibu jari kaki aku yang ditori dengan keris tu selepas melapah lazat bayi yang tidak bersalah. Aku melolong kesakitan. Dan lama-kelamaan aku yang seperti kekejangan melihat perlahan tangan dan kakiku ditumbuhi bulu. Sama seperti makhluk itu. Makhluk itu menghisap ibu jari kaki aku. Keluar asap dari badan makhluk itu perlahan, seperti meresapi ke tubuh aku.
Aku dah mula terasa mabuk. Kepala aku seakan mau pecah. Dan penyudahnya, aku pingsan. Keesokan pagi baru aku sedar. Tapi aku hairan. Badan aku tak terasa sakit-sakit. Dan mak mertua aku senyum je melihat aku. Sekarang kau bukan Saleha yang dulu. Semua lelaki dan perempuan akan tunduk pada kau. Tak ada siapalah berani ganggu hidup kau lagi, kata ibu mertua aku. Dan badan aku kali ni dah ada pendamping. Dan malam itu lagi, Pak Wang Siddiq dan ibu mertua aku mengajar ilmu-ilmu kurafat ni. Segalalah ilmu syaitan ni, rojim ni jajang pada aku. Sebut aja, ilmu penunduk, nasi kangkang, ramuan santau, ilmu busung, ilmu penggerun, semua diajarkan ke aku. Seminggulah aku duduk dekat sana. Lengkap seminggu, aku dengan ibu mertua aku balik semula ke Rungkut. Tapi esok malamnya, Pak Wang Siddiq pula datang ke rumah kami. Pak Wang Siddiq, ini duit yang aku janjikan. Aku nampak ibu mertua aku menghulurkan beberapa keping not 50 kepada Pak Wang Siddiq. Tetapi sejurus sahaja duit bertukar tangan, dengan sepantas kilat ibu mertua aku ni tusuk leher Pak Wang Siddiq dengan kerambit kecil yang disorokkan di belakang lipatan baju kebayanya. Celaka kau betina. Saat Pak Wang Siddiq menghabiskan nafasnya yang terakhir, ibu mertua aku tendang muka Pak Wang Siddiq tu ke bawah. Lepas tu kan, ditusuk-tusuk bertalu-talu badan Pak Wang Siddiq tu dengan kerambit. Aku yang jadi saksi. Ibu mertua aku dah bagi tahu aku dah akan jadi kejadian itu. Dan malam tu kami dua beranak ni kekenyangan. Manalah taknya syaitan pendamping kami berdua kenyang menjamah tubuh kejong Pak Wang Siddiq tu. Ya, aku ni tak nak siapa yang tahu dan mewarisi ilmu yang dibagi. Gelak besar mak mertua aku malam tu. Ketawa dia macam putih anak mengilai lah. Kemudian aku pun gelak sama kan. Sambil-sambil tu asyik lah menghirup darah yang meleleh daripada tembuluk Pak Wang Siddiq tu. Jadi waktu ni aku memang dah benar-benar berubah, disebabkan oleh lelaki durjana si Roslan tu. Mari aku teruskan cerita. Kami pulang ke rumah ibu mertua aku ni yang terletak dekat Ipoh. Mak mertua aku pimpin tangan aku ke bilik belakang rumah. Pintu bilik tu terkunci rapi tau. Kemudian ibu mertua aku buka pintu. Tiba-tiba bau busuk yang kuat sangat. Tak tahan bau busuk tu. Kemudian kami melangkah masuk. Dekat hujung bilik yang gelap tu, aku ada nampak susuk tubuh yang terbaring dekat lantai. Busuk tau. Bilik tu busuk sangat. Bau tai ada, bau hapak ada, semua ada lah. Yang busuk-busuk semua ada. Susuk tubuh yang aku nampak tadi tu berambut panjang, kurus je dia. Dan aku yakin itu manusia. Tiba-tiba ibu mertua aku menjerkah dia. "Oi berdebah, bangun. Ni aku bawakan makanan ni." Sambil tu ibu mertua aku melemparkan sebuku roti ke lantai. Perlahan-lahan makhluk tadi tu merangkak kutip roti. Perlahan-lahan wajah dia diangkat. Dan aku kenal betul wajah itu.
itulah Mansur. Bapak mertua aku. Kata Lan, alah si Roslan Durjana tu, mak bapak dia dah bercerai. Aku nak air sayang. Aku nak air, aku haus. Lepaskan aku. Tolong aku. Maafkan aku. Sepanjang kau tak jenguk aku, air aku dah habis. Aku minum air kencing aku ni. Biba, sayang, tolong. Aku nak air, tolong yang ya. Mansur berkata-kata lemah. Kau nak air? Kau nak air? Kau kencing, kau minumlah air kau tu. Ibu mertua aku ni cuma gelak je. Lepas tu dia tarik tangan aku keluar daripada neraka mini ciptaannya tu. Sambil jalan, mak mertua aku ni pun ceritalah dekat aku. Mansur tu dulu perangai memang umpama syaitan. Aku dah tak tahan dah kena pukul. Kena herdik dengan dia. Lepas tu aku tuntutlah amalan tu dengan bawang sidik. Lelaki berdebah dalam kurungan tu aku gunakan untuk beri makan saka aku. Aku tak payahlah bagi ibu jari kaki aku lagi kan. Lelaki celaka tu dah jalankan tugas. Kau patut buat macam ni kat Roslan. Tahu? Kau kurung dia, kau ikat dia. Kata ibu mertua aku dengan mukanya yang agak puas. Rupa-rupanya selama ni dia sembunyikan kesesatan diri dia daripada kami. Mak mertua pun sama naik. Tapi kan mak, Roslan tu kan anak mak. Tak apa ke saya buat macam tu? Aku tanya dengan mak mertua aku ni. Ya, memang anak aku. Anak haram si Mansur tu. Roslan tu anak luar nikah si Mansur ni. Aku bela dan terima perbuatan Mansur ni. Yelah sayang orang kata. Dah aku buat baik, Mansur ni pula buat aku macam-macam. Lepas tu anak haram dia tu buat kau macam apa yang aku kena. Dasar bangsat lah. Mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi yuk. Jadi biar mampus mereka berdua tu. Terang ibu mertua aku kepada aku. Aku hanya menguntum senyuman puas. Hati aku lega dan gembira. Aku rasa diri aku dah semakin hebat dah waktu ini. Ilmu yang aku ada, aku dapat rasakan aku boleh tundukkan Roslan. Roslan, tunggu kau. Siaplah kau. Malam tu juga aku pulang ke rumah Roslan. Belum sempat si Roslan ni nak menyepak diri aku, dek kerana bengang aku ni seminggu hilang. Tiba-tiba kaki si Roslan ni ditarik sesuatu. Kau jatuh terjelepuk. Mulut aku tersenyum. Aku tu kemak kamit baca mentera penunduk. Malam tu aku berjaya jinakkan si Roslan ni. Esok paginya Roslan ni aku jamu dengan nasi kangkang. Roslan ni aku tak kurung macam Mansur kena. Sebab aku yelah kena hati-hatilah kan. Nanti kau pejabat dia perasan pula. Jadi satu malam aku suruh si Roslan ni berhenti kerja. Yelah dah kena nasi kangkang, jadi bodoh lah dia. Dia mengiyakan je permintaan aku ni. Bab duit aku dah tak payah risau dah. Sebab mak mertua aku dah janji nak tolong aku. Dan akhirnya Roslan selepas dia berhenti kerja, aku kurung dan aku pasung dia macam Mansur. Kadang-kadang kan aku bagi dia makan nasi dengan air je. Kadang-kadang kan aku bagi dia makan coki-coki je. Itu pun dah kira sedap. Kadang-kadang kan orang nak tahu Roslan makan najis aku. Puasnya hati aku tengok Roslan makan najis aku dengan penuh nikmat. Dia dah lapar, dia dah tak ada pilihan dah. Terpaksalah ada jamah
najis isteri dia sendiri. Sebelah najis besar, sebelah najis kecil. Makan dan minumlah kau, padan muka. Dan untuk pengetahuan, ibu mertuaku pengusaha catering yang besar dan terkenal. Hampir banyaklah kantin sekolah dan kerajaan ni di dalam tender syarikat mak mertua aku ni. Banyak projek dia. Dan semua pesaing rapat dia ni, dia akan santau, dia akan hantar pelesit. Work smart, don't work hard, okay? Kemudian ibu mertua aku ajak aku untuk bersama-sama memajukan syarikat dia. Dan sejak dari hari tu, aku dah tak gusar lagi berkenaan dengan duit. Lewat tahun 90-an, aku ambil langkah proaktif untuk jadi mak andam. Dan perniagaan catering ibu mertua aku diteruskan oleh dia lah. Perkhidmatan Andaman Saleha dan catering Habibah jalan seiring. Ramai VVIP ambil perkhidmatan kami berdua untuk perkahwinan anak-anak mereka lah. Dan sejak dari hari tu, aku memacu nama aku sebagai yang terunggul dalam bidang andaman. Dan kamu-kamu semua yang dengar kisah ni, jangan gusar. Janganlah risau kalau takut terambil perkhidmatan aku ni kan. Sebab aku cuma layan yang kaya dan VVIP je tau. Takkan nak buat kenduri kahwin dekat rumah sendiri dengan bajet 15,000 tu, tak payahlah panggil Mak Andam Saleha ni. Aku cuma ambil perkahwinan yang wedding of the year je. Sekarang korang semua dah tahu kan pasal aku. Dan ingat, ini adalah permulaannya. Hamdan, Leha ada lagu nak nyanyi untuk Hamdan. Leha ada lagu nak nyanyi untuk Hamdan. Nak dengar tak? Tanya sama hati, apa asal sayang? Adakah tandanya nampak dipandang? Kumbang layu bunga, bulan dan bintangnya punya tanda-tanda hubungan mesra. Tanya sama hati, pernahkah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Masa berjauhan, apa nak dikenang? Bila difahamkan, itulah sayang. Jikalau tidak kerana sayang, kuntuman kasih tak mungkin kembang. Andainya jemu mengganti rindu, jambangan mesra tentulah layu. Tanya sama hati, apa asal sayang? Adakah tandanya nampak dipandang? Kumbang layu bunga, bulan dan bintangnya punya tanda-tanda hubungan mesra. Hamdan. Oh, Hamdan.